Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada DSM 5 ingin membentangkan tugasan berkumpulan kami iaitu berkaitan dengan rancangan perniagaan syarikat kami iaitu syarikat Jovial Candles. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu saya, Nur Emilia Katina binti Kelana, yang kedua Juliati binti Yasin, yang ketiga Sumita, anak perempuan Jagatisen, yang keempat adalah Yogenes, anak lelaki Ganapati, yang kelima adalah Satishwaran, anak lelaki Koselan. Nama saya Satishwaran. Saya nak terangkan tentang pengenalan. Nama syarikat yang telah dipilih ialah Jovial Candle. Perkataan Jovial dipilih daripada perkataan bahasa Inggeris yang mempunyai maksud ceria dan riang. Menjadikan perkataan ini menunjukkan mesra dan dalam suasana hati yang baik atau dalam keadaan menggembirakan dan menyenangkan apabila penggunaan menggunakan lilin beraroma. Manakala perkataan candles mempunyai maksud lilin yang menunjukkan kami menjual produk lilin. Syarikat kami menghasilkan lilin beraroma yang unik kerana kami menghasilkan dengan pelbagai jenis lilin beraroma yang juga dapat menjadi perhiasan dalam rumah atau pejabat dan lain-lain. Contohnya, kami akan membuat lilin yang mempunyai kandungan yang unik dan berbeza iaitu daripada bunga-bunga kering dan quartz gravel. Pertama rancangan diperlukan adalah untuk memberi keterangan atau maklumat yang jelas berkenaan dengan sesebuah perniagaan yang ingin dijelaskan. Selain itu, dengan adanya rancangan perniagaan ini dapat menambal hati dan meyakinkan banyak individu untuk bekerjasama dan seterusnya membuat pelaburan kewangan dengan syarikat kami iaitu Jovial Candle. Tujuan kertas kerja ini disediakan adalah untuk membentangkan perancangan perniagaan Jovial Candle yang meliputi aspek pengurusan, pemasaran dan pentadbiran. Antara kos yang dianggarkan oleh syarikat Jovial Candle adalah sebanyak ada RM100,000 bagi modal perniagaan kami. Ingin membuat permohonan pinjaman dari pihak bank CIMB berhad sebanyak RM60,000 dan RM40,000 diperoleh daripada modal rakan kongsi syarikat kami. Terangkan tentang latar belakang perniagaan. Nama perniagaan Jovial Candle, alamat perniagaan L201 1 Persanan Sauti 1 Sauti 80150 Johor Bahru, Negeri Sauti, Megamall. Nombor telefon 0322143799. Bentuk perniagaan perkongsian. Kegiatan utama menjual lilin beraroma terapi. Tarikh mula perniagaan 20 Februari 2022. Nombor pendaftaran 2020502000. Model permulaan RM100,000. Nama bank perniagaan CIMB Bank Jovial Candle. Nombor akaun bank perniagaan 8798991806. Saya akan memperkenalkan diri saya iaitu nama saya ialah Juliati binti Yasin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Urusan CEO yang berumur 27 tahun dan juga menetap di Johor Bahru. Kelulusan akademik saya ialah Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dan juga Teknologi ICT. Kursus yang pernah dihadiri ialah kursus perniagaan dan juga pengurusan perniagaan. Selain itu, program perniagaan dalam talian dan juga kemahiran yang saya ada ialah mengendalikan aspek perniagaan secara teratur. Saya berpengalaman bekerja sebagai penolong pengurus perniagaan di syarikat Levy Corporation selama 2 tahun. Nama saya Yogenes Lelaki Ganapati dan umur 26 tahun. Kelulusan Akademi Ijazah Sarjana Muda Pengurus Pentadbiran Pejabat. Kursus yang pernah dihadiri ialah program pentadbiran perniagaan, kursus pengurusan pekerja. Kemahiran mengenalaikan pengurusan pentadbiran pejabat dan pengalaman bekerja sebagai pengurus pentadbiran pejabat di syarikat Alfa selama 2 tahun. Saya Nur Emilia Katina binti Kelana adalah pengurus kewangan di syarikat ini. Saya berumur 25 tahun dan menetap di Mersing, Johor. Kelulusan akademik saya adalah saya mempunyai ijazah sarjana muda perakaunan. Kursus yang pernah saya hadiri ialah kursus kewangan perbankan Islam dan kursus kewangan metropolitan. Kemahiran yang saya ada ialah saya mahir dalam mengurus kewangan dalam perniagaan dan juga pengalaman saya ialah saya pernah bekerja sebagai penolong kewangan di Bank Islam Berhad selama 3 tahun. Nama saya Sumita, anak perempuan Jagatisen. Saya adalah pengurus pemasaran di Jovial Candles. Kelulusan akademik saya adalah Ijazah Sarjana Muda Pemasaran.
Kursus yang saya pernah hadiri adalah kursus strategi kemahiran dalam pemasaran digital khusus pemasaran luar negara Best Business. Saya berkemahiran dalam mengurus pemasaran dan mengenal pasti pasaran terkini. Pengalaman saya adalah saya bekerja sebagai pengurus pemasaran di syarikat Food FN selama 2 tahun 6 bulan. Saya pengurus operasi, nama penulis Institutional Electrical Silen, nombor kad pengenalan 9707 1001 1089, tarikh lahir 1 Julai 1993, umur 29 tahun, yakinan lelaki, alamat tetap 019 Jalan Kemas, Sewan, Taman Kemas Jaya, nombor telefon 0162305310, taraf perkahwinan bujang, kelulusan akademik, ijazah sarjana muda pengurusan operasi. Kursus yang pernah dihadiri, kursus pengurusan operasi digital dan jual kursus peningkatan operasi mara, kemahiran menguruskan jadual dan pengeluaran yang berkesan, pengalaman bekerja sebagai pegawai operasi di syarikat Season Optik selama 2 tahun 3 bulan. Hai, nama saya Ganesh Laki Ganapati. Hari ini saya terangkan tentang lokasi perniagaan. Lokasi perniagaan pertama ialah lokasi perniagaan. Jovial Candles merupakan di dalam pusat beli belah yang terletak di L2-011 Mid Valley South Key Mega Mall, Persiaran South Key 1, South Key 80150 Johor Bahru, Johor, dan mempunyai jarak hanya 1 km dari pusat bandar dan kawasan perumahan. Persiaran South Key mempunyai salah satu pusat beli belah yang besar di daerah Johor Bahru dan kawasan di sekitarnya, sedang pesat membangunkan dengan bangunan-bangunan pencar langit. Yang keduanya ialah lokasi bangunan. Jovial Candle memilih lokasi yang terletak di dalam pusat beli belah berhampiran dengan kawasan perkhidmatan dan perindustrian. Premis perniagaan ini merupakan di tingkat 2 seluas 384 kaki persegi, 16 inci darab 24 inci, telah siap pembinaannya dan akan dilengkapi kemudahan dan infrastruktur asas bagi menjalankan operasi. Ketiganya ialah kemudahan asas. Premis perniagaan ini terletak di dalam pusat beli belah yang merupakan salah satu yang terbesar di Johor Bahru dan mempunyai kepadatan pengunjung yang ramai. Kemudahan infrastruktur juga telah sedia, ada meliputi telekomunikasi, bekalan elektrik dan air yang telah lengkap. Rancangan pentadbiran visi menjadi salah satu produk yang dapat membantu seorang meringan beban dan tekanan secara terapi alami. Dan misi juga memberikan bahan yang berkualiti kepada pengguna, mewujudkan aromaterapi yang menjadikan bantuan seseorang meringankan beban fikiran. Yang ketiga, sentiasa konsisten dalam mewujudkan inovasi dalam menghasilkan produk baharu. Rancangan pemasaran, pengenalan produk. Pemasaran merupakan aktiviti yang berlaku di dalam perniagaan dan aktiviti pemasaran ini melibatkan pelanggan. Pelanggan ini terdiri daripada individu, entiti perniagaan yang lain, pengedar atau peruncit dan organisasi, bank dan jabatan kerajaan. Dalam pemasaran produk yang dikeluarkan kepada pelanggan mestilah berdasarkan harga yang berpatutan serta produk dihantar atau dijual mengikut kuantiti dan masa yang dipersetujui. Dengan ini, Jovial Candles memperkenalkan produk aromaterapi yang dikenali sebagai lilin aromaterapi. Syarikat Jovial Candles banyak mengeluarkan produk lilin yang dijangkakan mendapat perminatan ramai atau mengikut kehendak pelanggan.
Produk ini ditawarkan dengan harga yang sangat berpatutan dan mampu dibeli oleh golongan pelajar sehinggalah golongan bekerjanya. Kepelbagaian jenis lilin yang dihasilkan mampu dijadikan pilihan oleh para penggunaannya untuk membeli. Jovial Candles mensasarkan penjualan lilin di kawasan sekitar perumahan dan juga di daerah Johor Bahru. Senarai pesaing utama syarikat kami ialah, yang pertama ialah nyala, iaitu produk yang ditawarkan ialah lilin dan juga kekuatannya ialah pemilik syarikat merupakan seorang yang dikenali ramai dan juga berpengaruh. Dan kelemahan bagi syarikat ini ialah mereka menjual barangan dengan harga yang mahal dan tidak mampu milik. Yang kedua iaitu Victoria's Secret, di mana produk yang ditawarkan ialah lilin aroma, alatan kosmetik, wangian dan juga pakaian. Kekuatannya ialah premis perniagaan yang strategik dan merupakan pengeluaran produk luar negara. Kelemahan bagi syarikat ini pula ialah pilihan barangan yang terhad dan juga tiada promosi yang dilakukan. Akhir sekali ialah Romantic Times, iaitu produk yang ditawarkan ialah lilin juga, di mana kekuatannya ialah merupakan tempat kunjungan orang ramai dan juga kelemahannya ialah harga yang agak mahal dan nama yang tidak dikenali. Seterusnya ialah saiz pasaran, di mana populasi penduduk Johor Bahru dianggarkan seramai 10,000 orang penduduk. Penduduk yang dianggarkan untuk membeli produk Jovial Candles kami ialah sebanyak 50% daripada 10,000 orang penduduk, di mana berkemungkinan 5,000 orang penduduk di Johor Bahru akan membeli produk kami. Kotak di bawah merupakan pengiraan penjualan yang dapat dilakukan jika penduduk membeli sebanyak 5 kali dalam setahun. Dua cartapan ini menunjukkan ialah share pasaran, iaitu sebelum, di mana peratus yang tinggi mengikut cartapan ini ialah Victoria's Secret yang mendapat peratus sebanyak 50% kerana merupakan tempat kunjungan pelanggan dan jenamanya yang sudah dikenali. Seterusnya, peratus kedua tertinggi adalah Nyala yang memperoleh peratus sebanyak 30% disebabkan premis perniagaan yang strategik dan pengusahanya yang telah terkenal. Romantic Times pula mendapat sebanyak 20% disebabkan oleh nama perniagaannya yang tidak jelas untuk diketahui oleh ramai pelanggan. Seterusnya ialah cartapan yang kedua, di mana apabila perniagaan kami memasuki pasaran, iaitu selepas. Berdasarkan carta di atas menunjukkan bagaimana jualan lilin aromaterapi bagi setiap kedai, iaitu Jovial Candles, Nyala, Victoria's Secret, Romantic Times dan juga Romantic Times. Bagi Nyala mendapat peratusan yang tertinggi, iaitu sebanyak 35% kerana mereka sudah mempunyai jenama yang dikenali oleh orang ramai dan juga mempunyai pelanggan yang tetap bagi setiap produk yang dihasilkan, berbanding Romantic Times, Victoria's Secret dan juga perniagaan kami iaitu Jovial Candles. Yang seterusnya ialah strategi pemasaran, strategi produk dan juga perkhidmatan. Perniagaan Jovial Candles, produk yang ditawarkan kepada para pelanggan adalah berkualiti dan setara dengan harganya. Perniagaan Jovial Candles juga lebih fokus kepada kehendak pelanggan supaya produk yang kami tawarkan memenuhi cita rasa pelanggan. Oleh itu, kami sering melakukan kajian dan perbandingan produk supaya kami dapat mengeluarkan produk yang lebih berkualiti. Perniagaan kami telah menyediakan 3 jenis candle, 3 jenis lilin aromaterapi, iaitu yang pertama ialah Stone Candle, yang kedua ialah Moon Candles dan yang terakhir ialah Original Candles. Ini merupakan strategi harga kami. Harga produk yang telah kami tawarkan adalah berpatutan untuk dapat bersaing dengan produk lain. Harga yang kami tawarkan mengikut kualiti produk dan cita rasa pelanggan. Setiap pengiraan harga telah kami lakukan terlebih dahulu sebelum pengeluaran produk supaya target pemasaran harga kami tidak lari dan cuba merendahkan harga jualan kepada pelanggan serta mendapat keuntungan yang berpatutan. Kotak tersebut merupakan pengiraan anggaran kos pengeluaran bagi seunit produk kami. Hasil daripada pengiraan ialah di mana Stone Candle mendapat harga jualan RM25, Moon Candles dengan harga jualan RM20 dan juga Original Candles dengan harga RM18. Yang saya pilih adalah pengiklanan. Jenis pengiklanan yang kami buat adalah kami menggunakan poster yang diserahkan kepada pelanggan dan banner diletakkan di luar kawasan permis perniagaan Jovial Candles. Seterusnya adalah pemasaran melalui internet. Perniagaan kami menggunakan
laman web sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan pelbagai lagi. Seterusnya adalah jualan terus. Pelanggan juga boleh datang sendiri ke kedai Jewel Candles. Ianya bertujuan untuk memberi peluang kepada pelanggan melihat sendiri lilin aromaterapi yang kami dihasilkan. Seterusnya adalah promosi jualan. Pada customer yang pertama kali datang ke kedai kami, kita akan bagi 5% potongan harga, tempahan 30 unit ke atas adalah 10%, pembelian kedua untuk stone candle adalah 20%, pada musim perayaan adalah 30%. Strategi agihan. Perniagaan kami menggunakan 3 jenis agihan, antaranya pengeluar dengan pengguna, di mana pengguna atau pelanggan boleh datang terus ke kedai Jewel Candle sendiri untuk melihat jenis lilin aromaterapi yang dihasilkan. Keduanya adalah peruncit dengan pengguna. Peruncit ini berfungsi sebagai orang tengah di antara pengguna dengan pengeluar, bertujuan untuk mengagihkan barang-barang. Yang ketiga adalah pengeluar ejen dengan pengguna. Tugas ejen ini adalah untuk mempromosikan dan menjual produk kami. Jadi, kami sebagai pemilik yang mengeluarkan produk pula bertindak sebagai headquarters, iaitu HQ, yang menyediakan kemudahan dan sokongan kepada ejen-ejen untuk membuat promosi dan jualan. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan rancangan operasi. Rancangan operasi adalah salah satu bahagian yang akan menunjukkan bagaimana Jewel Candles ini dapat menyusun atur segala proses pengeluaran dan operasi dalam mengubah input perniagaan menjadi sesuatu output yang berkualiti untuk pengguna. Rancangan operasi ini adalah untuk memastikan Jewel Candles mampu untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan memberikan perkhidmatan yang lebih baik seperti yang telah dirancang di dalam pelan pemasaran. Perancangan operasi ini dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan segala aktiviti perniagaan yang akan dibentuk, dibangunkan serta diselenggarakan dari segi sistem dan proses yang perlu dilakukan untuk menghasilkan produk yang memenuhi citarasa pengguna. Yang seterusnya adalah carta aliran operasi. Simbol yang pertama adalah ini, ianya melibatkan pengeluaran bahan-bahan buatan dan peralatan daripada tempat penyimpanan ke tempat pemprosesan. Manakala simbol yang kedua adalah ini, melakukan pemeriksaan kuantiti, kualiti dan keseimbangan bahan-bahan dan juga peralatan. Simbol yang ketiga, ianya melibatkan penyediaan bahan-bahan yang telah disukat dan ditetapkan untuk digunakan. Manakala proses keempat, ianya melibatkan simbol ini, ianya adalah menunjukkan proses meletakkan air 1 liter di dalam periuk dan didihkan sehingga panas. Proses yang kelima, ianya melibatkan proses untuk meletakkan lilin soya itu ke dalam bekas dan dimasukkan ke bekas yang berisi lilin soya ke dalam air panas untuk dicairkan. Pastikan lilin itu cair sepenuhnya. Proses yang keenam, melibatkan simbol ini, ianya digunakan untuk peralatan adunan untuk mengacau bahan-bahan itu. Proses yang ketujuh, ianya melibatkan penyediaan peralatan bahan iaitu bekas aluminium dan sumbu lilin yang telah diletakkan di dasar bekas. Simbol yang ke-8 adalah berkaitan dengan pemeriksaan kepanasan lilin itu. Pastikan suhu lilin telah turun sedikit dan berada pada suhu sekitar 60 darjah Celsius. Simbol yang seterusnya adalah setelah suhu sederhana, masukkan cairan aromaterapi iaitu Black Beauty, Dior Sauvage dan Patricia. Proses yang seterusnya adalah proses yang ke-10. Tuangkan cairan lilin itu ke dalam bekas yang telah disediakan. Biarkan lilin itu mengeras selama 1 hari. Dan proses yang terakhir adalah proses yang ke-11 iaitu menggunakan simbol ini berkaitan dengan penyimpanan semula peralatan yang telah digunakan ke tempat penyimpanan. Yang seterusnya adalah susun atau ruang operasi syarikat kami. Yang seterusnya ialah perancangan pengeluaran. Ianya menekankan kepada kepastian dan penyelarasan fasiliti yang sedia ada untuk operasi yang akan datang. Semasa penjadualan, perancangan pengeluaran haruslah sentiasa diubah dari kebiasaannya yang dilakukan dari hari ke hari serta penjualan produk. Dengan adanya perancangan yang baik, ia akan dapat mencapai tahap piawaian perancangan pengeluaran produk yang baik. Dalam perancangan pengeluaran, anggaran yang dapat dilakukan adalah berdasarkan hari, mingguan dan juga bulanan.
Harga jualan lilin aromaterapi syarikat kami iaitu produk kami yang pertama adalah Stone Candle iaitu RM25 seunit, dan yang kedua adalah Moon Candle RM20 seunit, dan yang ketiga adalah Original Candle RM18 seunit. Seterusnya adalah purata ramalan jualan. Produk kami yang pertama adalah Stone Candle. Pengiraan jumlah output per bulan dalam masa setahun, output yang kami dapat hasilkan adalah sebanyak 48,253 dan dalam masa sebulan adalah sebanyak 4,022 unit. Jika hari bekerja dalam masa sebulan adalah 30 hari, pengeluaran yang dapat dihasilkan dalam masa satu hari adalah sebanyak 1,608 unit. Produk kami yang kedua adalah Moon Candle. Pengiraan jumlah output per bulan iaitu dalam masa setahun pengeluarannya adalah sebanyak 49,169 unit. Dalam masa sebulan adalah sebanyak 4,097 unit. Jika hari bekerja dalam masa sebulan adalah 30 hari, maka pengeluaran yang dapat dihasilkan dalam masa sehari adalah 1,639 unit. Produk kami yang ketiga pula adalah Original Candle. Pengiraan jumlah output per bulan adalah sebanyak 51,834 dalam masa setahun. Dan dalam masa satu bulan adalah sebanyak 4,319 unit. Jika hari bekerja dalam sebulan adalah 30 hari, maka pengeluaran yang dapat dihasilkan dalam masa sehari adalah sebanyak 1,728 unit sehari. Ini adalah waktu perniagaan. Waktu perniagaan kedai Jowil Candle kami beroperasi 7 hari seminggu, iaitu pada hari Ahad hingga hari Sabtu. Perniagaan kami beroperasi setiap hari. Waktu perniagaan kami beroperasi biasanya akan mengikut waktu yang ditetapkan oleh pihak pengurus operasi. Berdasarkan jadual di bawah merupakan waktu kami beroperasi. Waktu operasi kami adalah pada hari Ahad hingga Sabtu pada 9.30 pagi hingga 10.30 malam. Waktu perniagaan pula 10 pagi hingga 10 malam. Adalah Peraturan Undang-Undang Laisensi Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM merupakan badan berkanun yang terbentuk hasil daripada penggabungan Pejabat Pendaftaran Syarikat iaitu ROC dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan ROB di Malaysia yang mengawal sedia syarikat dan perniagaan. SSM yang bermula operasi pada 16 April 2002. Aktiviti utama SSM adalah sebagai agensi perbandaran, syarikat dan pendaftaran perniagaan di samping membekalkan maklumat syarikat kepada perniagaan kepada orang awam. Syarikat perniagaan Jowil Candles ini memerlukan SSM supaya perniagaan kami menjadi sesuatu perniagaan yang sah di sisi undang-undang. Selain itu juga keyakinan pengguna untuk berurusan dengan perniagaan kami adalah lebih tinggi, membantu memudahkan pengguna sekiranya ingin membuat penyelidikan mengenai maklumat perniagaan kami. Ini merupakan penyata pendapatan proforma bagi Jowil Candles. Jualan yang dapat dilakukan oleh kami ialah sebanyak RM3,122,717. Tetapi selepas ditolak dengan kos jualan, kami telah mendapat untung kasar sebanyak RM2,856,335.95. Apabila untung kasar ditolak dengan perbelanjaan lain dan perbelanjaan susun nilai, syarikat kami telah mendapat untung bersih sebanyak RM2,191,916.85. Sekian daripada kami, syarikat Jowil Candles menerangkan rancangan perniagaan syarikat kami.